Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Perkembangan di dalam Dewan Rakyat, sahabat-sahabat semua. Ya, satu isu yang seringkali dibangkitkan, diviralkan, ditrendingkan oleh pihak-pihak pembangkang. Begitu juga sebahagian daripada ahli parlimen di dalam kerajaan, yaitu isu gaji progresif. Menaikkan gaji ya pekerja-pekerja daripada sektor awam dan juga sektor swasta, khususnya sahabat-sahabat semua. Kerana kita tahu dengan kos sara hidup yang meningkat, tetapi kuasa beli rakyat itu tidak berubah. Ini yang akan menyebabkan rakyat semakin rasa terbeban, tertekan. Jadi rancangan ataupun dasar yang sedang diusahakan oleh kerajaan di bawah Menteri Ekonomi YB Rafizi Ramli adalah untuk memperkenalkan gaji progresif. Bukan saja sektor awam, ya, pekerja-pekerja dalam kerajaan mendapat kebaikan dalam perkara ini, tapi juga ya untuk pekerja-pekerja swasta. Jadi menarik untuk kita dengar berita baik ini daripada YB Rafizi Ramli, ya, kerana saya percaya ini adalah perkara yang sangat dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia. Jadi tanpa membuang masa sahabat-sahabat semua, saya mau kita bersama-sama untuk mendengar, ya, untuk mendengar soalan ataupun jawapan soalan daripada siapa ni? Pak Ayah Besar, kalau saya tidak silap ya, Pak Ayah Besar. Wajah kita cari dulu mana satu soalan daripada Pak Ayah Besar ini. Saya pun sudah tersesat dengan soalan-soalan. Terlampau banyak ya yang memberikan soalan kepada YB Rafizi Ramli, sahabat-sahabat semua. Jadi ini dia, saya sudah jumpa, jadi mari kita dengar soalan. Terima kasih Yang Berhormat Pandan Tan Sri Pertua. Saya amat setuju sekiranya gaji progresif ini dapat dilaksanakan secepat mungkin, Yang Berhormat Pandan. Tetapi apakah halangannya, Yang Berhormat Pandan? Sebab dalam bajet 2024 tempoh hari pun saya tak nampak perkara ini dinyatakan secara jelas. Singapura dah buat, Yang Berhormat Pandan, dan Yang Berhormat Pandan tahu perkara ini. Dan saya nak dapatkan kepastian apakah halangannya dan bilakah kita nak lakukan, sebab sampai bila, Yang Berhormat Pandan, selagi kita tak tebalkan poket rakyat, masalah ni akan sampai bila-bila akan berkaitan seperti mana yang dijawab oleh Yang Berhormat Kontra Raja sebentar tadi. Terima kasih, Pak Pandan. Jadi sahabat semua, ya, kita dengar soalan sebentar tadi, dan walaupun dia adalah penyokong kerajaan, tapi saya sendiri ya berpendapat dan saya setuju dengan soalan ini. Kerana ini adalah apa yang diperlukan oleh rakyat hari ini. Ya, kos sara hidup meningkat, sepatutnya gaji rakyat juga itu seharusnya meningkat. Jadi sahabat semua, mari kita dengar ya apa yang dikatakan oleh ataupun jawapan daripada YB Rafizi Ramli ya berkaitan dengan isu ini. Mengenai dasar gaji progresif, banyak persoalan ditimbulkan dalam perbahasan saya baca Hansard atas alasan ia tidak dimasukkan di dalam Belanjawan 2024. Sebenarnya peruntukan untuk pelaksanaan rintis gaji progresif untuk pekerja dan syarikat swasta awalan telah pun dimasukkan di dalam Belanjawan 2024 di bawah Kementerian Ekonomi. Nanti bila kita sampai ke perbahasan peringkat jawatan kuasa, saya boleh tunjukkan bahawa peruntukan untuk projek rintis kepada syarikat-syarikat awalan itu sebenarnya telah masuk. Saya nak hurai tentang persoalan yang dibawa oleh Pak Ayah Besar tadi kan. Sebab saya faham di peringkat rakyat dan juga ahli dewan, kita perlukan ini. Kita perlu naikkan gaji. Jadi kenapa tidak boleh dibuat serta-merta kan? Jadi di peringkat kerajaan, kita ada perbincangan yang panjang lebar. Berkali-kali, saya ingat dasar gaji progresif dibincangkan 3 kali di Jemaah Menteri. Ya. Sebab kita memahami pelaksanaan dasar gaji progresif ini adalah langkah berani yang akan membawa kesan besar kepada ekonomi dan rakyat. Kerana ini kali pertama kerajaan akan campur tangan secara terus untuk meningkatkan gaji sektor swasta. Maka keputusan yang dibuat ialah pelaksanaannya perlu melibatkan kesemua pihak
dan digerakkan sebagai langkah bersama untuk satu negara. Dia tak boleh buat dasar saja dan pandai-pandai kamu. Sebab kita takut berulang perkara-perkara yang pernah berlaku apabila beberapa dasar mengenai gaji dilaksanakan sebelum ini. Oleh itu, satu kertas putih cadangan dasar gaji progresif akan dibentangkan di Parlimen dalam sesi ini dan saya telah dimaklumkan Dewan Rakyat telah memberi tarikh pada 30 November 2023 untuk kita bentangkan kertas putih dasar gaji progresif sebab ia tebal. Dan dia banyak perkara-perkara yang perlu dibincangkan secara terperinci dan dia tidak boleh dijawab dan disentuh dengan satu perenggan di dalam ucapan belanjawan Perdana Menteri sebab isunya adalah rumit. Jadi keputusan Jemaah Menteri adalah lebih baik bentang kertas dasar kertas putih dasar gaji progresif bukan sahaja untuk dibahaskan tetapi untuk menjawab perkara-perkara yang disebut oleh Paya Besar tadi. Apa sebenarnya masalah gaji dalam negara kita ni? Kenapa sukar nak naikkan gaji? Kenapa dasar-dasar yang sedia ada ini sementara telah menyumbang sebelum ini tetapi masih belum cukup untuk menaikkan gaji? Adalah lebih baik sekiranya keseluruhan cadangan dan perincian dibentangkan di dalam kertas putih untuk memberi ruang kepada anggota Dewan dan rakyat keseluruhannya menilai pendekatan, jadual masa dan mendalami perkara-perkara struktur yang perlu diselesaikan. Tapi untuk mengekalkan momentum tumpuan kerajaan kepada persoalan gaji, projek rintis pelaksanaan gaji progresif akan dilaksanakan dalam tahun 2024. Tapi kita tak boleh, pada pandangan saya sendiri, sesuatu yang sebesar ini tidak boleh hanya dibuat satu arahan kemudian pandai-pandai. Kita kena tengok dahulu 6 bulan pertama macam mana, kaji apa yang boleh, apa yang tak boleh, tengok apa penambahbaikan yang boleh dilakukan dan pada pelaksanaan projek rintis dalam tahun 2024 itu akan menilai keberkesanan dan ketersediaan dasar tersebut. Dan pihak kerajaan mengalu-alukan sebarang pandangan dan cadangan daripada ahli-ahli yang berhormat semasa pembentangan dasar gaji progresif pada 30 November ini. Nanti kita kena ikut giliran. Tadi giliran macam mana? Awal bangun. Muar paling awal tanya. Masa Muar tambahan dulu, mau tamat. Arau. Oleh kerana saya baru keluar hospital, saya minta 5 minit lagi. Tadi sudah 5 minit. Setuju. Muar, Arau dan Menteri. Sedang. Terima kasih. Dia seorang menteri. Jadi bagi peluang. Duduklah Arau. Menteri ini penting. Terima kasih yang 10 minutes. terima kasih Yang Berhormat Menteri. Muar, Arau dengan Dalam belanjawan yang dibentangkan baru-baru ini, kerajaan mengumumkan bahawa mereka akan menarik semula subsidi diesel secara berperingkat, tetapi perincian secara berperingkat itu tidak didefinisikan. Persoalan saya, hari ini kerajaan membelanjakan lebih 13 bilion ringgit setiap tahun bagi subsidi diesel dan bagi setiap liter dalam RM1.60. Alright guys, so kita akan dengar jawapan daripada YB Rafizi Ramli ya berkaitan dengan MP Muar ini. Jadi apapun yang kita dengar sebentar tadi, walaupun tidak menjawab segala persoalan yang dikeluarkan oleh Paya Besar ini, tapi sebenarnya sahabat semua, kerana apa? Ya, kerana YB Rafizi Ramli mengatakan bahawa kertas putih akan dibentangkan, bukan saya dibentangkan, dan juga akan dibahaskan ya kandungan intipati untuk gaji progresif ini. Dan saya percaya ini akan lebih mudah ya untuk rakyat memahami prosesnya, bagaimana, bila akan dilaksanakan, bagaimana pelaksanaannya dan sebagainya. Jadi ini adalah satu contoh ya bagaimana usaha yang padu, yang keras, yang baik ya daripada pihak kerajaan, khususnya dalam Kementerian Ekonomi ya untuk menaikkan gaji rakyat, tidak kira daripada sektor awam maupun sektor swasta. Jadi kita menantikan ya pada bulan hadapan 30 hari bulan November untuk kertas putih gaji progresif ini akan dibentangkan, dibahaskan dan akan kita dengar sendiri ya intipati dalam inisiatif ini. Jadi terbaik
ya untuk usaha yang dilakukan oleh kerajaan ini. Sahabat-sahabat semua di luar sana, sekiranya anda mau berikan sebarang komen, anda boleh berikan komen anda dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jadi, terima kasih sekali lagi. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian je daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.